Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أما بعد. Alhamdulillah, dapat lagi kita berjumpa pada malam ini, yang mana saya akan membaca kitab Jauharul Mauhub, sambungan daripada yang semalam. Kitab Jauharul Mauhub, nama panjangnya Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub, yang bermakna permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Kitab ini telah disusun oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Alhamdulillah. Jadi kitab ini, Jauharul Mauhub ini, merupakan hasil terjemahan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, yang beliau nukilkan daripada kitab Lubab Al-Hadis, karangan bagi Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Sayuti. Jadi kitab ini merupakan mau'izah ataupun pengajaran dan bimbingan agama di dalam berbagai lapangan ibadat yang perlu bagi setiap mukallaf mengetahuinya. Kitab ini banyak kali diulang cetak dan banyak digunakan di pondok-pondok. Dan sesungguhnya kitab asalnya ialah dalam tulisan Jawi. Jadi Alhamdulillah, malam ini kita telah masuk pada kitab bab yang kedua. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni saya akan membaca bab yang pertama. Yang semalam tu muqaddimah, ni baru bab yang pertama, mengandungi 40 bab semua. Jadi malam ni bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Kelebihan ilmu dan ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang berarti mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darajat. Itu makna dia daripada ayat surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Lagi sekali arti dia, mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darajat. Kesimpulannya secara ringkasnya, Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu. Jadi semoga Allah SWT memberi rahmat bagi kita supaya kita pun boleh belajar ilmu, insya-Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukminin dengan 700 darjat. Tafsir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kelebihan orang berilmu pada orang yang tidak berilmu ni 700 darjat. 700 kali ganda. Barang yang antara satu darjat kepada satu darjat itu perjalanan 500 tahun. Sejarak antara satu darjat dan satu darjat itu 500 tahun. Seperti barang yang antara langit dan bumi. So memang jauh, macam langit dan bumi. Ni 700 kali
Macam tu pula. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Jadi Allah SWT sendiri berbangga dengan orang-orang yang berilmu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya. Tak suka ilmu, kata Imam Syafi'i, tak ada kebajikan pada orang tersebut. Maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan bertaulan dengan dia. Imam Syafi'i bagi tahu jangan berkawan dengan orang yang tak suka kepada ilmu. Maka bahawasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. So, ilmu akan menghidupkan hati dan petunjuk kepada hati. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Hadis Nabi yang bermaksud menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim lelaki dan muslimah yang perempuan. So menuntut ilmu wajib atas lelaki dan perempuan. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabihi. Ini Sayyidina Ali pula berkata, barang siapa ada ia di dalam menuntut ilmu, adalah syurga itu di dalam tuntutannya. So, kalau dalam kita menuntut ilmu ni, seolah-olah kita sedang menuju ke arah syurga. Dan barang siapa yang ada di dalam menuntut maksiat, adalah mereka itu, neraka itu di dalam tuntutannya. Na'udzubillah. Kalau tuntut pada maksiat pula, seolah-olah menuju kepada neraka. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan tak kala barang yang datang warid pada memuji ilmu dan ulama, ditanggungkan atas ilmu yang manfaat dan ulama yang beramal dengan ilmunya. So yang pentingnya ilmu ni kena amalkan, ulama yang beramal. Kerana ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dicela oleh syarak. Dia seorang ulama tetapi tidak beramal dengan ilmunya, sangat dicela oleh syarak. Sehingga celanya seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Ada disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Nanti kita akan baca. Dan daripada Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati, dan padahal ia atas ini jalan, maka iaitu mati syahid. Jadi orang meninggal dunia semasa menuntut ilmu, insya-Allah dikira sebagai seolah-olah mati syahid. Dan memadalah ilmu itu kemuliaannya, bahwasanya tiap-tiap seorang mendakwa akan dia, dan memadalah jahil itu kejinya, bahwasanya mengingkar tiap-tiap orang akan dia. Jadi ilmu nanti semua orang akan minta syafaat daripada ilmunya. Dan begitu juga orang yang jahil ni akan memungkiri, akan ingkar kepada apa yang dia lakukan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fil majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'anki alfi raqabah wa nazaruka ila wajhil 'alim khairul laka min alfi faras tasaddaqta biha fi sabilillah
wa salamuka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Artinya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hai Ibnu Mas'ud, duduk engkau satu saat pada majlis ilmu, padahal tiada engkau menyentuh akan qalam." Dia duduk aja dalam majlis ilmu, tak bawa pensel pun. Dan tiada engkau menyurat satu huruf jua pun, duduk aja, pensel pun tak ada, buku pun tak ada. Terlebih baik daripada merdeka 1000 orang hamba sahaya. Lebih baik daripada merdekakan 1000 hamba. Dan menilik engkau kepada muka orang alim, terlebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekah. Tengok aja muka orang alim, lebih baik daripada macam sedekah 1000 ekor kuda untuk fisabilillah. Dan memberi salam engkau akan orang alim, terlebih baik daripada ibadat 1000 tahun, yakni daripada yang sunat. Kemudian bagi salam kepada orang alim, bersalaman dengan orang alim, memberi salam kepadanya, lebih baik daripada 1000 ibadat sunat. Lebih baik daripada ibadat sunat 1000 tahun. Masya Allah. Dan riwayat daripada Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan kepada halaqah orang alim, baginya dengan tiap-tiap langkah itu 100 kebajikan. Ini hadis yang Sayyidina Umar bagi tahu, siapa berjalan menuju ke orang alim, setiap langkah itu 100 kebajikan. Maka apabila ia duduk padanya dan mendengar, ia akan barang yang dikatanya adalah baginya dengan tiap-tiap satu kalimah satu kebajikan. So, setiap satu kalimah yang dikeluarkan oleh orang alim dapat satu kebajikan, insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid mujtahidin ja'ilin wari'an. Artinya, satu orang alim faqih yang memberati dengan warak terlebih payah atas syaitan tipu dayanya daripada 1000 abid yang bersungguh-sungguh pada ibadatnya yang jahil lagi warak. Jadi kelebihan orang alim dengan orang ibadat. Susah bersyaitan untuk mengganggu orang alim, beza dengan mengganggu orang yang beribadat tanpa ilmu. Seperti kisah Barsisa, pernah berlaku kisah Barsisa, seorang itu nama Barsisa, yang lagi akan datang. Nanti kita akan sampai cerita tentang Barsisa ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib. Kelebihan orang alim atas orang abid seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Bercahaya orang alim beza dengan orang abid. Macam bulan purnama berbanding dengan bintang di langit. Dan dikehendaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya dan ditinggi darjatnya pada akhirat. Itu yang naknya. Ini dapat banyak pahala dan darjat tinggi di akhirat. Dan pada setengah riwayat, seperti kelebihanku atas umatku. Ada juga dalam riwayat yang lain, kelebihan orang alim atas orang yang jahil, seperti kelebihan Nabi atas umatnya. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil muallimin wa barik lahum fi abdanihim wa atil fi a'marihim. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud,
wahai Tuhanku, ampun olehmu bagi segala orang yang mengajar, dan beri berkat olehmu pada badan mereka itu, dan panjangkan olehmu pada umur mereka itu. Itu doa Nabi kepada orang yang alim, yang mengajar lagi. Dan daripada Umamah, daripada Nabi SAW bersabda, bahwasanya Allah Ta'ala dan malaikat dan ahli langit dan ahli bumi dan ikan di laut mensolawat mereka itu, yakni minta ampun mereka itu atas orang yang mengajar akan manusia kepada kebajikan. Ini pun bagus ya. Allah Ta'ala sendiri, malaikat, ahli langit dan ahli bumi, ikan di laut mensolawat kepada orang yang mengajar ilmu. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kasih bahawa menilik kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, maka tilik olehmu kepada orang yang belajar ilmu. Maka demi Tuhan, diri Muhammad dengan tangan kudratnya, tiada daripada orang yang belajar ilmu yang pergi datang kepada penat orang alim, melainkan disurat Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap langkah ibadat setahun, dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap langkah itu mahligai di dalam syurga, dan berjalan ia di atas bumi, dan bumi minta ampun baginya. Hebatlah orang yang menuntut ilmu. Pergi belajar ilmu pun dah dapat banyak pahala. Setiap langkah dia ambil untuk pergi menuntut ilmu seolah-olah ibadat setahun. Dan setiap langkah juga dapat satu banglo di syurga. Dan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang dapat manfaat dengan dia, maka pada akhiratnya itu dan pada dunianya, nescaya terlebih baik baginya daripada umur dunia 7,000 tahun puasa dan siang harinya dan sembahyang pada malamnya. Lagi makbul amalnya, tiada mardud, yakni tiada ditolak. Jadi belajar ni satu bab daripada ilmu yang dia dapat manfaat daripadanya, lebih baik baginya daripada umur 7,000 tahun. Di mana 7,000 tahun tu puasa siang harinya dan malamnya sembahyang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Artinya, aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilm, aku bandar ilmu dan Ali pintunya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini. Ini ceritanya orang Khawarij dengar hadis ni, hasad mereka itu atas Sayyidina Ali. Jadi mereka jadi dengki kepada Sayyidina Ali. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang. Kemudian daripada seorang betapa dijawabnya. Mereka nak uji Sayyidina Ali. Kata, kita pergi jumpa dia ramai-ramai, kita pergi jumpa dia seramai 10 orang dan setiap orang tanya satu soalan. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim sungguh seperti kata Nabi itu. Jadi mereka nak pergi test Sayyidina Ali, nak tanya satu soalan. Tiap-tiap orang tanya soalan yang sama dan nak tengok jawapan Sayyidina Ali. Kalau jawapan dia tu sentiasa berbeza, maka memang benar. Sayyidina Ali boleh diakui sebagai seorang yang alim. Orang Khawarij nak test Sayyidina Ali. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata ia, hai Ali, ilmu afdalkah atau neraka? Soalan dia, mana lebih afdal, ilmu atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali,
ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu pusaka anbiya dan harta pusaka Qarun dan Syadad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Itu jawapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, orang yang kedua datang pula orang yang kedua bertanya ia seperti dahulu jua. Dia pun tanya soalan yang sama. Mana lebih afdal, ilmu atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta. Jawapan pun sama, cuma dalilnya itu beza sikit. Ilmu itu memelihara akan dikau dan harta itu engkau peliharakan dia. Itu jawapan Sayyidina Ali. Ilmu ni jaga kita, tapi harta tu kita jaga dia. Itu kelebihan ilmu atas harta. Kemudian datang yang ketiga. Orang ketiga datang bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu itu afdal daripada harta. Jawapan sama. Kerana empunya harta itu banyak seteru dan orang yang punya ilmu itu banyak taulannya. Jawapan pun sama, ilmu afdal daripada harta kerana ilmu, orang yang berilmu banyak sahabat, orang yang banyak harta banyak seteru, banyak musuh pula. Kemudian datang orang yang keempat bertanya ia seperti dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia, kurang ia. Dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia, bertambah akan ia. Kelebihan ilmu atas harta. Harta kalau kita belanja berkurangan. Ilmu kalau kita belanja makin banyak. Itu beza ilmu dan harta. Panjangnya, 10 orang ni. Kemudian datang orang yang kelima, bertanya ia seperti yang dahulu jua. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana empunya harta itu diseru dengan nama bakhil dan cela, dan empunya ilmu itu diseru dengan nama besar dan mulia. Orang ada harta, kebanyakannya orang kata dia bakhil. Tetapi orang berilmu, orang macam puji dia. Kemudian datang orang yang keenam, bertanya ia seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana harta hendak dipelihara akan dia dengan pencuri daripada pencuri, dan ilmu tiada dipelihara akan dia daripada pencuri. Itu jawapan Sayyidina Ali. Ilmu ni kena jaga, ada orang nak curi. Harta ni kena jaga kerana orang nak curi. Tapi ilmu tak boleh curi. Ilmu tu tak boleh curi. Kena belajar baru dapat. Kemudian datang orang yang ketujuh. Bertanya ia. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana empunya harta hisab dia pada hari kiamat. Dan empunya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat. Ini reason daripada Sayyidina Ali, ilmu lebih baik daripada harta kerana akhirat nanti harta ni kena hisap, kena cek satu-satu. Tapi ilmu tu akan bagi syafaat pada orang yang berilmu itu. Kemudian datang orang yang ke-8, bertanya ia. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana harta binasa dengan lama masa dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu. Reason yang ke-8. Kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Satunya, harta lama-lama rosak. Tapi ilmu tidak binasa akan masa. Kemudian datang yang ke-9, bertanya ia. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana harta mengeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Ini reason ke-9. Harta ni hati jadi keras, dan ilmu ni menerangkan hati. Kemudian datang yang ke-10, berkata ia, ilmu afdal atau harta? Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta kerana
empunya harta mendakwa ketuhanan sebab hartanya, dan empunya ilmu mendakwa kehambaannya. Itu jawapan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, nescaya aku jawab dengan jawab yang berlainan selama hidupku. Sayyidina Ali boleh jawab. Reason dia sepanjang masa. Dan berlainan pula reason dia. Dan semuanya betul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tu, jadi orang Khawarij tu bila terpegun dengan jawapan Sayyidina Ali itu, maka datang mereka itu masuk Islam sekaliannya. So, mereka taubat dan masuk Islam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala li ta'allam ilman ghufira lahu qabla an yahtu. Yang bermaksud, barang siapa berpindah kerana belajar ilmu, yakni ilmu syariat, diampun baginya dahulu daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya, yakni ia menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala. So, niat aja nak pergi belajar ilmu, terpaksa tinggal kampung, pergi jauh-jauh, niat aja tu terus dah dapat, diampunkan pahala oleh Allah Ta'ala, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallah kurama makrumun. Yang bermaksud, mulia olehmu akan ulama, maka bahwasanya mereka itu pada Allah Ta'ala kemuliaan lagi dimuliakan mereka itu, yakni pada malaikat dan lainnya. Dan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, nescaya menjadi Allah Ta'ala diambil daripada kalimah yang keluar daripada mulutnya, satu malaikat meminta ampun ia baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Ini pun besar pahala. Setiap perkataan daripada orang yang mengajar tu, keluar satu malaikat. Ya, malaikat ini meminta ampun baginya, bagi orang tersebut, sehingga hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim nazratun fa fariha biha khalaqallah min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu, nescaya menjadi Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Bila kita tengok muka orang alim, Allah SWT perintahkan seorang malaikat untuk minta ampun pagadanya sehingga hari kiamat. Tengok wajah orang alim pun dapat pahala. Tengok dengan perasaan kasih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memuliakan orang yang alim, maka sesungguhnya memuliakan ia akan daku. Dan barang siapa memuliakan ia akan daku, maka sungguhnya memulia ia akan Allah Ta'ala. Dan barang siapa mulia akan Allah, memuliakan Allah, maka tempatnya syurga, insya-Allah. Boleh lagi ya. Bab kelebihan ilmu dan ulama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumal alim afdal min ibadatil jahil.
tidur orang alim itu afdal daripada ibadat orang jahil. Kelebihan orang alim, tidur dia pun lebih baik daripada berjaganya orang jahil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilm ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kan afdal min an yusalli al-farqatin tatawu'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tidak beramal dengan dia, maka ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Belajar satu ilmu, sama ada boleh beramal ataupun tidak, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Tetapi tak dapat tiada bagi hamba itu daripada beramal dengan ilmunya. Ini tambahan syarahnya. Eloknya ilmu ni kena beramal apa yang kita belajar, kerana banyak hadis yang mencela akan ulama yang tiada beramal dengan ilmunya. Seperti riwayat daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya orang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya. Orang alim tak beramal dengan ilmunya, ilmu tu laknat dia balik sebenarnya. Dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap sesuatu yang naik atasnya matahari, dan menyurat malaikat hafazah tiap-tiap hari di materi atas suratannya itu hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Na'udzubillah. Hai hamba Allah yang mensia-siakan akan segala penghulunya, hai orang-orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Na'udzubillah. Maka apabila ia mati, dicabut Allah Ta'ala akan ruhnya atas ketiadaan syahadah, dan diharamkan mati atas beriman. Na'udzubillahi min zalik. A'azanallahu min zalik. Semoga Allah menjauhkan kita daripada sedemikian itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu ilmuhu. Artinya, bahwasanya yang terlebih sangat manusia seksa pada hari kiamat itu ialah orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia ilmunya, yakni tiada mengamalkan dengan ilmunya. Tak beramal dengan ilmu. Na'udzubillah. Dan lagi kata Ibnu Raslan, ini macam syair, satu syair, wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzibun min qabli 'abidil wasan. Maksud dia, maka orang alim yang tiada mengamal dengan ilmunya, diseksa akan dia dahulu daripada kafir yang menyembah berhala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilmin la yakun. Ini kata Imam Ghazali. Artinya, ilmu yang tiada amal itu gila. Orang ada ilmu tapi tak amal, macam orang gila. Wal amal bila ilmin la yakun. Dan beramal dengan tiada ilmu itu tiada ada, yakni tiada sah. Kemudian beramal pula tapi tanpa ilmu itu tidak sah. Tak tahu halal haram, sah batal. Amal aja, tak tahu, tak ada ilmu, itu tidak sah. Itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Okay. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa ziarah akan orang alim, maka seolah-olah seperti ia ziarah akan daku. Dan barang siapa berjabat tangan dengan orang alim, maka seolah-olah seperti ia berjabat tangan akan daku. Dan barang siapa bersekedudukan dengan orang alim, maka seolah-olah ia bersekedudukan akan daku pada dunia. Dan barang siapa bersekedudukan dengan daku pada dunia, akan duduklah ia sertaku pada hari kiamat. Nah, itu kelebihan duduk dengan orang alim, berjabat tangan dengan orang alim, dan ziarah orang alim. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ziarah orang alim, aku damam baginya atas Allah Ta'ala akan syurga. Damam tu apa? Memberi janji akan syurga. Siapa yang ziarah orang alim, Nabi SAW seolah-olah menjamin baginya atas Allah Ta'ala untuk dapat syurga. Dan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, bahwasanya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang alim, yakni pada kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah, nescaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang langkahnya satu mahligai di dalam syurga. Dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya itu satu mahligai di dalam syurga daripada emas, seperti yang disebut di dalam kitab Riyadhur Rayahin. Ziarah kubur orang alim pun dapat pahala. Cuma jangan puja, bukan puja kubur tu, pergi berdoa, baca ayat Al-Quran. Kalau mengikut hadis ni, sangat besar pahala. Ini cerita satu hikayat daripada Ka'ab al-Ahbar, berkata bahwasanya Allah Ta'ala hisapkan hambanya, maka apabila berat kejahatannya dan atau kebajikannya, disuruh dengan dia kepada neraka. Ini di akhirat nanti, siapa berat amal kejahatan, maka ke nerakalah ia. Maka apabila dibawa dengan dia daripada Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun berfirman kepada Jibril, dapatkan olehmu akan hamba ke itu dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim masa di dunia dahulu. Orang ni dah menuju ke neraka dah, tapi Allah SWT suruh malaikat Jibril tanya dia, masa dia kat dunia dulu pernah duduk tak dengan majlis orang alim? Maka berkata Jibril, tiada, dia pun tak duduk pun dengan majlis orang alim. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasihkan orang alim? Ditanya lagi, walaupun dia tak duduk, dia suka tak orang alim? Maka firmannya, tanya olehmu akan dia. Maka jawab Jibril, tiada, kasih orang alim pun dia tidak. Tanya, jadi firman Allah Ta'ala lagi, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Pernah tak makan bersama dengan orang alim? Maka katanya tiada, gitu pun tak juga orang ni. Maka firman Allah Ta'ala lagi, tanya olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung orang alim? Tanya lagi, orang ni duduk sekampung tak dengan orang alim? Maka katanya tiada, sekampung dengan orang alim pun tidak. Orang ni. Maka firman Allah Ta'ala lagi, tanya olehmu akan dia, adakah muafakat namanya akan nama orang alim, atau nasabnya nasab orang alim? So Jibril pun tanya, adakah nama dia macam nama orang alim, ataupun ada keturunan orang alim tak dia ni? Maka jawab malaikat Jibril bila ditanya pada orang itu, pun tidak begitu. Dia pun bukan nama macam orang alim, dan bukan pula keturunan orang alim juga. Lalu Allah SWT berfirman lagi, tanya olehmu akan dia,
Adakah ia kasih akan lelaki yang kasih ia akan alim? Kalau macam tu tanya dia suka tak orang yang kasih kepada orang alim? Kasih atau kasih? Maka katanya, bahkan barulah orang itu kata dia pernahlah suka kepada seorang tu dan orang tu suka kepada orang alim. Dua level tu. Maka firmannya bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga. Selamat orang tu sebab dianya kasih kepada orang, kasih kepada orang alim. Alhamdulillah. Maka bahawasanya telah aku ampun baginya dengan sebab sedemikian itu. Wallahu a'lam. Boleh sikit lagi ya, ada beberapa cerita lagi. Dan sabda Nabi SAW, belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu kebajikan dan menuntut akan dia itu ibadat, dan muzakarah akan dia itu tasbih, dan bahas daripadanya itu jihad, yakni seperti perang sabil, dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Itu kelebihan ilmu. Dan daripada Nabi SAW bersabda, adalah bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat, 999 bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada itu. Allah SWT mempunyai 1000 rahmat, 999 kepada orang alim dan penuntut ilmu, satu aja selebih kepada manusia yang lain. Dan sabda Nabi SAW, al-ilmu khazain mafatihuha as-su'al, qad sa'alu fa innahu yu'jar fihi arba'atun, as-sa'il wal-alim wal-mustami' wal-muhibbu lahum. Artinya, ilmu itu beberapa bendaharaan. Anak kuncinya ialah bertanya, tanya soalan. Itu kunci ilmu. Maka tanya olehmu, maka bahawasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Bila seorang tu tanya, 4 orang dapat manfaat dia. Pertamanya, orang yang bertanya tu, dia tak tahu, dia tanya, dia dapat manfaat lah. Kedua, orang alim. Orang alim bila jawab tu dapat refresh, dapat memperbaharui ilmu dia. Ketiga, orang yang mendengar. Orang yang dengar perbualan tu, pertanyaan soal jawab tu, dia pun dapat manfaat juga. Keempat, orang yang kasih bagi mereka. Orang yang suka tentang perbualan, tentang ilmu itu pun dapat manfaat juga. 4 orang dapat manfaat dengan soalan. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Dan kata Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, al-alim wal muta'allim syarikan fil khair, wa sairun nas hamajun la khaira fihim. Bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu bersekutu keduanya pada kebajikan. Orang yang mengajar dan orang yang belajar bersyarikat sebenarnya, dua-dua dapat pahala. Kalau ada orang mengajar, tak ada orang belajar, tak jadi juga. Kalau ada orang nak belajar, tak ada orang mengajar, tak jadi juga. Jadi duanya bersyarikat, bersekutu. Dan sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang. Tiada kebajikan pada mereka itu. Dan katanya lagi, kata Abu Darda lagi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takur rabi' fatahlika. Maksudnya, jadi olehmu seorang yang alim. Kalau boleh, jadilah orang alim. Kalau tak boleh, jadilah orang yang belajar. Kalau tak boleh juga, jadilah orang yang mendengar. Kalau tak boleh juga, jangan ada kamu jadi yang keempat, iaitu jahil. Maka binasa engkau. So at least, suka kepada ilmu. Walaupun tak pergi mendengar, walaupun tak pergi belajar. Apatah lagi menjadi tenaga pengajar.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban min al-'ilm liyu'allima an-nas u'ti thawab 70 siddiqan." Arti dia, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia, diberi akan dia pahala 70 siddiq. Dapat pahala macam 70 orang yang siddiqin, orang yang benar. Ini satu peringatan. Ini ada satu peringatan ni. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu daripada membaikkan niatnya. Jadi orang menuntut ilmu, orang nak belajar ni, firstly kena perbetul niat. Yakni sebagaimana sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu bin niyat." Segala amal itu ialah dengan niat. Niat kena betul, baru dapat pahala. Dan daripada Nabi SAW, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, beberapa daripada amal dirupakan pada rupa amal dunia. Kemudian ia jadi dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat. Kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niatnya. So, walaupun buat baik tapi niat jahat, tak jadi. Walaupun buat jahat tapi niat baik, jadi. Maka sayugianya bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan, maka menghadir akan niat. Maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah Ta'ala, kerana niat itu kepada segala amal, iaitu asalnya, dan yang lain dibinakan atasnya. Barang siapa membukakan atas dirinya penat kebajikan, dibukakan Allah Ta'ala 70 penat daripada petunjuk. Niat baik kemudian beramal. Dan barang siapa membukakan atas dirinya penat kejahatan, tiba-tiba dia penat buat jahat aja, dibukakan oleh Allah Ta'ala 70 pintu daripada khazlan. Khazlan ni apa? Yakni tiada dapat petunjuk. Niat buat jahat tak dapat petunjuk. Maka penat kebajikan itu daripada niat baik niat, dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. So niat sangat-sangat penting. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Nak buat baik, niat aja dah dapat pahala. Dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun, tiba sampai masa tak jadi nak buat. Dah niat dah nak buat baik tapi tak jadi, itu pun dapat pahala. Seperti yang disebut di dalam Musnad Abi Ya'la, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Ta'ala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat, "Surat olehmu bagi hambaku begini-begini daripada pahala." Maka kata malaikat hafazah, "Tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya, dan tiada di dalam suratannya." Maka Allah Ta'ala berfirman bahwasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Malaikat pun tak tahu akan niat orang tu, sehingga dia berbuat. Sehingga Allah SWT bagi tahu. Hikayat. Ini satu hikayat. Bahwasanya dua orang bersaudara adalah seorang daripadanya abid yang berbuat ibadat, dan satu lagi melebih-lebihkan dirinya dengan syahwat, keinginan nafsu. Ada dua orang adik-beradik, satunya kuat beribadat, satu kuat ikut nafsu. Dan adalah yang abid itu cita hendak melihat iblis. Maka pada satu hari ia melihat akan iblis, dan berkata iblis baginya, orang abid ni dia nak tengok iblis. Kemudian satu hari dapat jumpa dengan iblis. Berkata iblis baginya, iblis pun kata pada dia, "Hai, menyesal atas engkau. Telah engkau sia-siakan umur engkau 40 tahun di dalam menegahkan diri engkau dan memenat akan badan engkau, padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun.
maka ikut olehmu akan nafsu engkau pada segala keinginannya. Maka berkata orang abid pada dirinya, aku hendak turun pergi muafakat dengan saudaraku di bawah itu pada makan dan minum, pada segala yang lazat-lazat pada masa 20 tahun. Kemudian aku taubat dan aku berbuat ibadat pada 20 tahun yang tinggal lagi. Jadi jumpa dengan Iblis. Iblis bagi tahu pada dia, kamu dah 40 tahun buat baik dah. Buatlah jahat pula. Dia pun kata, okey juga, turun bawah, nak jumpa dengan saudara dia tingkat bawah. Dia pun kata tak apa, buat enjoy 20 tahun kan, 20 tahun lagi taubat. Maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu. Dia pun berniat macam tu turun. Dan saudara yang di bawah juga ia dengan mabuk arak. Saudara dia yang kat bawah tu pun sedang mabuk. Maka ketahui akan dirinya dalam kelakuan yang sangat jahat. Dia pun tahu dia ni sangat maksiat. Sungguhnya telah kencing ia atas kainnya dan badannya, padahal ia tercampak atas bumi lagi di dalam kelam. Maka berkata ia pada dirinya, telah aku membinasakan umurku di dalam maksiat dan saudaraku di dalam ketaatan. Dia pun rasa macam menyesal. 40 tahun nak buat jahat. Sedangkan saudara dia atas tu buat baik. Maka aku masuk neraka dan ia masuk syurga. Dia fikir macam tu. Kemudian berniat ia hendak taubat dan hendak berbuat baik. Dia kata taubatlah macam ni seperti saudaraku yang atas itu. Maka ia naik kepada saudaranya atas niat taat dan ibadat. Dan turun saudaranya atas niat maksiat. Maka tergelincir kakinya jatuh atas saudaranya, maka mati kedua-duanya. So sampai kat tangga, belanggar dua orang tu, dua-dua mati. Maka dihasyarkan, yakni dihimpunkan abid atas maksiat, dan dihasyarkan, yakni dihimpunkan asi itu, orang maksiat itu, atas taat dan ibadat. Disebabkan niat mereka. Satu pengajaran. Buat baik, tiba-tiba niat nak buat jahat. Yang buat jahat pula tiba-tiba niat nak buat baik. Kemudian dua-dua mati. So terbalik. So satu bergantung kepada niat. So penting jaga niat kita. Boleh lagi. Satu lagi cerita, hikayat. Didatangkan dengan seorang pada hari kiamat, maka mengambil ia akan suratan amalnya dengan tangan kanan. Maka mendapat ia padanya akan pahala haji dan perang sabil dan sedekah yang tiada ia kerjakan dia pada dunia. Maka berkata ia, hai Tuhanku, ini bukan suratanku, tiada aku berbuat sesuatu daripada demikian itu. Di akhirat nanti akan terjadi seorang tu tiba-tiba dapat pahala syahid, dapat pahala haji, dia pun kata, aku tak buat ni. Maka firman Allah Ta'ala, ini surat engkau dan engkau berkata, jika ada bagiku harta, aku hendak mengerjakan haji dan bersedekah dan perang sabil. Dan aku ketahui akan benar niat engkau itu, maka Allah berikan dikau pahala demikian itu sekaliannya. So Allah SWT bagi tahunya, memang kamu tak buat tu, tapi kamu pernah berniat nak buat benda tu. So Allah SWT Maha Pemurah. Allah SWT bagi di akhirat niatnya walaupun niat sahaja. Maka ini menunjukkan atas bahawasanya niat hendak berbuat kebajikan itu dapat pahala, dan jikalau tiada dikerjakan dia sekalipun, maka sayugia bagi kita hendaklah berniat, hendak berbuat sekalian bagi kebajikan apabila kuasa atasnya. Sekurang-kurangnya pasang niat nak buat baik. Dapat tak dapat tu lain cerita. Maka hendaklah berniat dengan menuntut ilmu itu akan keridaan Allah Ta'ala. Dalam ilmu ni satunya, niat ilmu ni untuk dapat keridaan Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan harta, bukan nama, bukan apa. Niat lillahi Ta'ala. Dan akan negeri akhirat. Dan menghilangkan jahil daripadanya. Itu niat macam tu. Dan daripada orang yang jahil dan menghidupkan agama. Kerana bahawasanya kekal agama Islam itu dengan ilmu, yang tiada sah zuhud dan takwa melainkan dengan ilmu. Semua benda akan sah jika berilmu. Dan berniat syukur atas nikmat iman dan akal dan sihat badan. Dan jangan berniat dengan menuntut ilmu itu berhadap manusia kepadanya. Dengan niat bila belajar ni
Manusia akan puji dia, tu na'udzubillah, dan mendatangkan dunia dan kemuliaan kepada raja-raja dan lainnya daripada dunia. Maka tiadalah dapat fadilat menuntut ilmu yang tersebut. So kena jaga niat. Dan hendaklah bagi orang yang menuntut ilmu memelihara akan segala adabnya. So dalam menuntut ilmu ni ada adab juga. Kerana tiada mencapai akan ilmu dan tiada manfaat dengan dia dan tiada berkat padanya melainkan dengan beradab. Setengah daripada adab ilmu itu ialah membesarkan ilmu dan ahlinya dan membesarkan gurunya. Dan setengah daripadanya itu membesarkan dia, yakni jangan berjalan di hadapannya. So, ini adab dengan guru. Satu, jangan berjalan depan dia, jangan duduk pada tempatnya, jangan memulai perkataan sebelum dia memulai, jangan memperbanyakkan perkataan dan tertawa di hadapannya melainkan dengan izinnya atau redanya. Jangan bertanya akan dia masalah pada ketika ia jemu. Jangan diseru akan dia dengan namanya seperti jangan diseru dua ibu bapa dengan nama keduanya. Dan setengah daripadanya membesarkan kitab. Kitab pun kena hormat. Satu, jangan mengambil akan dia melainkan dengan wudu. Kerana bahawasanya ilmu itu nur dan wudu itu nur. Maka bertambah nur ilmu itu dengan nur wudu. Dua, jangan menghujur kaki kepada kitab. Tiga, jangan menghantar atasnya sesuatu maka itu haram melainkan kerana hajat. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu membesarkan taulannya yang bersekutu pada menuntut ilmu. So, kena berbaik-baik dengan rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan sepengajian. Kerana bahawasanya ia anjing maknawi dan memelihara daripada perangai yang keji-keji dan menjatuhkan muka, menjauhkan dia kerana bahawasanya ia anjing maknawi. Dan sungguh telah bersabda Nabi SAW, tiada masuk malaikat pada rumah yang ada anjing atau rupa binatang. So jangan bergaduh sesama sendiri, sebab bergaduh seolah-olah macam anjing, dan malaikat tak masuk rumah jika ada anjing. Dan sebenarnya menuntut ilmu itu dengan wasitah malaikat. Sebabnya belajar ilmu ini ialah dengan perantaraan malaikat. Malaikat yang bawa ilmu, yang bawa wahyu. Dan daripada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tiada warak pada menuntut ilmu, dibalakan dia dengan salah satu daripada tiga perkara. Kalau menuntut ilmu tapi tidak juga warak. Satu, dimati akan dia pada ketika mudanya. Dua, akan dijatuh akan dia pada pihak tepi-tepi sungai. Tiga, akan dibalakan dia dengan berkhidmat kepada raja-raja. Sepenting dengan bersifat warak. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih warak. Orang menuntut ilmu ni sepatutnya terlebih warak lah. Nescaya adalah ilmunya terlebih manfaat dan belajar terlebih mudah. Dan segala faedahnya terlalu banyak. So, kalau kena bila warak dalam menuntut ilmu dan berilmu ini, setengah daripada warak yang kamil, yang sempurna, bahawa satu, ia memelihara daripada kenyang. Dan daripada banyak tidur. Dan daripada memperbanyakkan perkataan sia-sia. Keempat, memelihara ia daripada makan pada makanan pekan. Kerana makanan pekan itu terlebih hampir bagi najis dan khianat. Beli kat kedai, tak elok sebenarnya. Dan terlebih jauh daripada zikrullah dan terlebih hampir kepada lalai. Dan lagi kerana bahawasanya mata segala fakir jatuh atasnya dan tiada kuasa mereka itu membeli akan dia. Maka jadi menyakiti mereka itu dengan sedemikian itu. Itu makanan kat kedai. Sebab orang fakir nak makan tu tapi tak dapat beli. Jadi kita pergi beli makan untuk kita. Wallahu a'lam. Maka hilang berkatnya. Dan sabda Nabi SAW, hak orang mengajar atas orang belajar itu 6 perkara. Hak orang mengajar atas orang yang belajar 6. 1, jangan diseru akan gurunya dengan namanya. 2, jangan dijadikan lututnya serta lutut gurunya. 3, jangan duduk pada tempatnya.
4. Jangan tertawa-tawa di hadapannya. 5. Jangan berjalan di hadapannya. 6. Jangan mengangkat suaranya atas suara gurunya, yakni patuh kepada guru. Okey, sikit lagi. Faidatun. Ini suatu faedah. Setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz itu. Ini cara-cara memperkuatkan hafalan. Bersungguh-sungguh dan mengekali dan sedikit makan. Dan sembahyang tahajud pada malam. Dan membanyakkan membaca Al-Quran dan membaca tak kala mengangkat akan kitabnya. So, ini salah satu amalannya supaya kuat hafalan dan berkat ilmu. Nak bawa kitab tu, baca Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Ini doa masa bawa kitab, nak pegang kitab. Yang bermaksud, demi Allah, demi nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah, Maha tinggi, Maha agung, Maha perkasa, Maha mengetahui sebilangan segala huruf yang telah tertulis dan yang akan ditulis sepenuh abad dan sepanjang masa. Doa bawa kitab, doa pegang kitab. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, al-azizil alim, adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Dengan membanyakkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga banyakkan salawat kepada Nabi dan bersugi, berus gigi dan meminum asal, meminum madu dan memakan kundur. Apa itu kundur? Iaitu luban az-zikri serta sugar, yakni gula, dan makan buah zabib, kismis merah 21 biji tiap-tiap hari pagi-pagi sebelum makan sesuatu. InsyaAllah akan mempusakai, akan hafaz dan menyembuh daripada segala penyakit. Makan madu, makan kismis, luban dan kundur. Dan tersebut di dalam Nuzzah An-Nufus, berkata seorang lelaki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seorang tanya kepada Ibnu Abbas, aku banyak lupa. Maka berkata baginya, lazimkan olehmu dengan kundur. Ditaruh akan dia di dalam air pada malam. Kemudian diminum akan dia pagi-pagi belum makan sesuatu. Maka bahawasanya ia menegah akan lupa. Dan tersebut di dalam Nuzzah An-Nufus. Satu kitab Nuzzah An-Nufus. Bermula makan kundur itu menguatkan mata dan maedah, iaitu usus. Dan jika dibakar dia, diambil asapnya buat celak mata, menambahi cahaya mata. Dan dimamah akan dia, bertambah akal dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala. Dan memakan akan dia menghilangkan angin dan memutuskan balgham, yakni dan lendir. Dan iaitu membaik bagi demam balghami. Punca kelupaan. Ni kenapa boleh lupa, senang lupa. Dan ada pun sebab yang mempusakai lupa itu ada 12 benda. 1. Maksiat. 2. Banyak dosa. 3. Sukacita pada fikir jalan dunia. 4. Banyak membimbing dengan pergantungan dunia. Banyak membimbang dengan pergantungan dunia. 5. Banyak kazbarah, basah, iaitu daun ketumbar. 6. Makan buah tufah, masam. Ni senang lupa, makan buah apple masam. Menilik pada sesuatu yang direbus. Membaca suratan pada kubur. Berjalan antar kitar unta. Mencampak tumor hidup pada bumi, berbekam buang darah di lubang tengkuk,
memakan sesuatu yang menambahi balgam seperti banyak minum air. Maka sekalian itu mempusakai akan lupa. Kata Kil telah muafakat 70 Nabi alaihimussalam atas bahawasanya banyak lupa itu daripada banyak balgam. Banyak balgam itu daripada banyak minum. Dan banyak minum itu daripada banyak makan. Dan makan roti kering itu memutuskan balgam. Dan demikian lagi makan buah zabib pagi-pagi belum makan sesuatu. Dan jangan banyak makan daripadanya, maka berhajat kepada minum air. Jadi bertambah balgam. Dan bersugi itu mengurangkan balgam dan melambahi hafaz dan fasih lidah. Kerana bahawasanya bersugi itu sunat sunniyah. Sugi sunat. Dan menggandakan pahala sembahyang dan banyaklah fadilat bersugi seperti barang yang akan datang pada babnya. Nanti kita akan bincang tentang bab bersugi. Satu lagi ya. Faedah azimah. Satu faedah yang sangat besar ni. Ini faedah yang amat besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Barang siapa berkehendak hafaz segala ilmu halus dan kasarnya, maka hendaklah disurat pada bejana yang suci. Ini petua Imam Ghazali. Kalau nak senangkan, nak kuat hafazan, tulis ayat Ar-Rahman. Ayat ni Ar-Rahman, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, in 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, summa inna 'alaina bayanah. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Tulis ayat ni pada bekas yang suci, hapuskan dengan air dan minum. Dihapus dengan air zam-zam seeloknya dan diminum dia, nescaya hafaz ia akan tiap-tiap barang yang didengarnya. Boleh cuba. Dan barang yang dilihatnya dengan berkat segala ayat yang mulia itu mujarrab. Itu petua Imam Ghazali. Aku hafal, tulis ayat tadi dan sapu dengan zam-zam dan minum. Dan kata Al-Kalbi, ada bagiku anak, tiap-tiap membaca ia akan suatu daripada Al-Quran, lupa ia. Seorang tu bagi tahu anak dia asyik lupa Al-Quran. Maka melihat aku di dalam tidurku, akan orang berkata bagiku. Tiba-tiba dia bermimpi, ada suatu suara berkata pada dia, surat olehmu akan Ar-Rahman, allamal Quran, sehingga akhir. Mimpi itu kata, tulis surah Ar-Rahman, barang yang terdahulu sebut, maka aku perbuatkan dia pada anakku, maka hafaz ia barang yang didengarnya. So dia pun tulis macam ayat yang kita baca tadi. Maka memuji ia akan Allah Ta'ala. Mujarab, insya-Allah. I'lam. I'lam ni maknanya ketahui olehmu bahwasanya hadis yang dhaif itu tiada sayugia diihmal, yakni diabaikan dia. Kerana bahwasanya hadis yang dhaif itu boleh diamalkan pada dia pada bab fadilatul a'mal, fadilat a'mal. Hadis yang dhaif, jumhur ulama kata boleh beramal untuk fadilat amal, untuk galakkan beramal. Seperti kata Syekh Ibn Hajar di dalam Tanbih Al-Akhyar. Dalam satu kitab Syekh Ibn Hajar tulis, bermula hadis yang dhaif itu jadi hujah pada segala fadilat amal. Untuk fadilat amal boleh guna hadis dhaif. Dengan ittifaq ulama seperti barang yang disebut di dalam Syarah Al-Muhazzab dan lain-lainnya. Dan adapun pada hukum seperti halal dan haram dan jual beli dan nikah dan talak dan seumpamanya, maka tiada boleh diamalkan melainkan dengan hadis yang sahih. So dalam fiqh, dalam muamalat semua tu tak boleh digunakan sebagai hukum. Dalam fadil amal saja boleh guna hadis dhaif.
Kata Imam Nawawi di dalam Al-Azkarnya, sayugia bagi orang yang sampai kepadanya suatu daripada fadilat amal begini-begini, bahawa ia kerjakan dengan dia, dan jikalau sekali-kali pun sudah supaya ada ia daripada ahlinya. So, Imam Nawawi menggalakkan beramal walaupun dengan hadis yang dhaif. Untuk fadilat amal boleh. Dan daripada hadis Nabi SAW sabdanya, barang siapa sampai akan dia daripada Allah Ta'ala kelebihan sesuatu, maka tiada ia membezakan dia, tiada mencapaikan dia, yakni kelebihan itu. Kata setengah daripada orang salihin, aku lihat akan Nabi SAW di dalam tidurku di sisi Ka'batullah. Seorang bermimpi juga Nabi dalam tidur, masa tidur di sisi Kaabah. Maka kataku, ya Rasulullah, telah sampai akan daku daripada engkau bersabda, barang siapa mendengar akan hadis padanya pahala begini-begini, maka diamal dengan dia padahal harap akan demikian pahalanya itu. Dan jikalau adalah hadis itu dhaif, batil sekalipun, yakni diberi pahalanya. Seorang tu pernah bermimpi jumpa Nabi, tanya tentang hadis dhaif. Sabdanya Nabi bagi tahu dalam mimpi itu, bahkan dan demi bunyatul Ka'bah, bahwasanya ia daripada aku dan aku berkata dengan dia. Demikianlah tersebut di dalam kitab Jam'ul Fawaid. Wallahu a'lam. Boleh faham? InsyaAllah. Jadi itulah tamat bab yang pertama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi di lain masa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.